Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. InsyaAllah pada malam ni kita sambung balik pengajian kitab Aqidah At-Tahawiyah dan kitab Bustanul Arifin. Jadi kita baca dulu kitab Aqidah At-Tahawiyah, lebih kurang dalam 20 minit. Lepas tu insyaAllah kita akan baca pula kitab Bustanul Arifin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab Aqidah At-Tahawiyah, sebagaimana yang pernah kita sebut sebelum daripada ni, bahawasanya dia adalah suatu kitab yang membincangkan tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dikarang dan disusun oleh seorang ulama yang masyhur yang dikenali sebagai Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebut dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah? Sebenarnya ini adalah aqidah yang dipegang oleh Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, dipegang oleh Al-Imam Qadi Abu Yusuf, yang dipegang oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Pendek kata, kitab Aqidah At-Tahawiyah adalah suatu kitab yang membincangkan tentang akidah yang dipegang oleh ulama-ulama salaf. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sapa kepada perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa innal Qur'ana kalamullahi ta'ala بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على نبيه وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. Maksudnya, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran yang bermula dengan surah Al-Fatihah, yang disudahi dengan surah An-Nas, dia itu sebenarnya adalah kalam Allah, bukan kalam manusia, bukan kalam yang direka-reka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah kalam Allah. Allah Ta'ala telah mewahyukan kalam tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wasitah, dengan perantaraan malaikat Jibril yang menurunkan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tengok, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Al-Ummi. Yang dimaksud dengan Al-Ummi adalah yang dinisbahkan kepada ibu. Maksud yang dinisbahkan kepada ibu adalah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sudut menulis dan membaca adalah seperti keadaan dia ketika dilahirkan oleh ibunya. Dengan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Tapi jangan kita faham tidak pandai membaca, tidak pandai menulis adalah sunnah Rasulullah yang dituntut kita lakukan. Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala buat perkara tersebut untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya antara hikmahnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pandai membaca. Daripada penulisan, Rasul tidak pandai menulis, tetapi apa yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengatasi apa yang keluar daripada mulut orang yang bijak pandai. Ini menunjuk bahawasanya apa yang keluar daripada mulut Rasulullah itu bukanlah daripada kalam Rasulullah, bukan ia adalah
daripada kalam yang lain, iaitu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalam Allah. Sebab itulah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran cukup mulia kerana ia adalah kalam Allah. Kemuliaan Al-Quran berbanding dengan kalam-kalam yang lain adalah seperti mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala berbanding dengan makhluk-makhluknya. Kita tidak boleh nak banding kemuliaan, ketinggian, kedudukan Allah Ta'ala nak banding dengan makhluk, tidak boleh. Begitu juga tidak boleh kita nak banding ketinggian, kedudukan kalam Allah dengan kalam-kalam kita. Tidak boleh kita nak banding. Mulianya kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, mulianya Al-Quran. Maka orang yang ingin memuliakan diri dia, maka mesti dia kena bersahabat dengan Al-Quranul Karim. Dia kena jadikan Al-Quran sebagai temang dia. Kita kena pakat jadikan Al-Quran sebagai temang kita. Kita sekarang ni musim PKP. Jadi kita nak bertemang dengan kawan-kawan kita, tak boleh. Kena samang. Salah. Kerajaan tak bagi. Kita dipantau. Pergerakan kita terbatas. Maka jadilah temang. Tiada siapa pun yang menghalang untuk kita bertemang dengannya. Bahkan dia adalah sebaik-baik temang. Kerana dia adalah perkara yang cukup mulia. Yang apabila kita bertemang dengannya, maka dengan kita mulia. Bukan setakat di dunia, bahkan di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Quran, sesungguhnya Al-Quran pada hari kiamat dia datang memberi syafaat kepada temang-temangnya. Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah firman Allah yang berasal daripada perkataan Allah tanpa diketahui kaifiat bagaimananya. Dia yakni Allah menurunkannya, yakni Al-Quran, kepada Rasulnya sebagai wahyu. Diyakini para mukminun, orang-orang beriman meyakini Al-Quran itu, dan diyakini para mukminin sebagai kebenaran. Dan mereka, yakni orang beriman, meyakini bahawa ia benar-benar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap orang beriman, dia meyakini, mesti dia percaya bahawasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah. Sebab itulah dalam Al-Quranul Karim, ayat setelah daripada surah Al-Fatihah, ayat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Demikian itu Al-Kitab, yakni Al-Quran, tidak ada keraguan, tiada syak ragu padanya. Orang-orang beriman, dia tidak syak lagi, tidak ragu-ragu bahawasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah Al-Quran itu makhluk. Quran bukan makhluk. Sebagaimana kita makhluk, Quran bukan makhluk. Seperti ucapan manusia. Ucapan manusia adalah makhluk, diciptakan oleh manusia. Quran tidak, bukan begitu. Quran adalah kalam Allah. Dia bukanlah makhluk seperti mana kalam kita semua, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawasanya Al-Quran bukan makhluk. Suatu ketika dahulu pernah terjadi fitnah berkenaan dengan Quran makhluk. Ketika mana pemerintah ketika itu ataupun ulama-ulama yang cakap kita ke ulama-ulama yang berada di bawah kerajaan lah, ulama-ulama kerajaan, ulama-ulama di bawah pemerintah dulu, suatu ketika dahulu adalah berfahaman Mu'tazilah. Maka antara pegangan Mu'tazilah bahawasanya Quran itu adalah makhluk. Namun apa hak yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang termaktub di dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah bahawasanya Quran itu bukanlah makhluk. Maka ketika fitnah Quran makhluk, gamalah ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dipenjara, dihukum, dijatuhkan hukuman oleh pihak pemerintah. Antara ulama yang mempertahankan Quran bukan makhluk sehinggakan dia dipenjara adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya, "Faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashar faqad kafar." Faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashari faqad kafar.
وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده عذابه حيث قال سأصليه سقر فلما أوعد الله سقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa ni tak kira lah orang lelaki ke orang puak. Sesiapa yang mendengar Al-Quran itu lalu meyakini bahawa ia adalah perkataan manusia, dia dengar Al-Quran, tiba-tiba dia sangkakan pegangan dia pegang dalam hati dia kata ni kalam manusia ni, bukan kalam Allah Ta'ala, maka ia menjadi kafir, terkeluar ia daripada agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi antara akidah yang wajib kita kena berpegang, kita kena pegang kemah kemih adalah Al-Quran bukan kalam manusia. Al-Quran adalah kalam Allah. Sesiapa yang menyangkakan Al-Quran itu kalam manusia, maka sesungguhnya dia telah kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala mencelanya golongan tersebut, golongan yang mengatakan Quran saat itu adalah kalam manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencelanya dan mengancamnya dengan azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kelak aku akan masukkannya ke dalam neraka saqar, dalam surah Al-Muddathir ayat 26. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Ketika Allah Ta'ala mengancam dengan neraka saqar bagi sesiapa yang mengatakan ini hanyalah perkataan manusia, dalam surah Al-Muddathir ayat yang 25. Jadi orang yang kata in hadha illa qaulul bashar, mana Quran ni tidak lain melainkan perkataan manusia, maka Allah Ta'ala kata kelak aku akan masukkan golongan ini ke dalam neraka saqar. Jadi daripada dua ayat ini kita dapat faham bahawasanya, maka kita tahu dan yakin bahawa Al-Quran adalah firman si pencipta manusia, bukan kalam manusia, tetapi kalam pencipta kepada manusia, dan tidak serupa dengan perkataan manusia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin disampaikan oleh pengarang kita adalah bahawasanya sesiapa yang menyangkakan bahawasanya Al-Quran itu kalam manusia, dia telah kufur. Sebab Al-Quran menyebut bahawasanya Al-Quran itu sendiri adalah kalam Allah. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muddathir ayat 25 dan 26, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut in hadha illa qaulul bashar sa'uslihi saqar. Orang kafir kata lagu mana ni, Quran ni tak ada lain dan tak ada bukan melainkan kalam manusia. Maka di akhirat kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam neraka saqar kerana perkataan dia. Ini menunjuk bahawasanya ketika mana orang kata Quran tu kalam manusia, Allah Ta'ala menjanjikan seksa. Ia menunjuk bahawasanya Al-Quran itu bukan kalam manusia, bukan kalam kepada yang mencipta manusia, iaitu kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya kata Imam At-Tahawi lagi, وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرْ مَنْ أَبْصَرَ هَذَا اعْتَبَرْ وَعَنْ مِثْلِ قَوْلِ الْكُفَّارِ زَجَرْ وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ. Barang siapa yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang ada pada manusia, maka sesungguhnya ia telah kafir. Jadi kita kena ingat dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada seumpama Allah Ta'ala sesuatu, dan dia, yakni Allah, Tuhan yang maha pendengar lagi maha melihat. Jadi tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Begitu juga dalam surah Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kupu seorang pun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bagi Allah Ta'ala kupu serupa. Walaupun seorang, tak ada seorang pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila Allah Ta'ala
menafikan persamaan Allah Ta'ala dengan makhluknya, maka tidak boleh sama sekali kita mensifatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh sama sekali kita mensifatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat makhluk. Tidak boleh. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tidak sama dengan makhluk. Maka tidak boleh kita sifatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat makhluk. Maka dalam Al-Quranul Karim, begitu juga dalam hadis, ada ayat, ada hadis yang mana pada zahirnya nampak seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan makhluk. Maka dalam keadaan ini, ulama terbahagi kepada dua kumpulan. Yang pertama, majoriti ulama salaf menafikan, mentazihkan, membersihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada wujudnya persamaan antara Allah Ta'ala dengan makhluk, serta menyerahkan maksud ayat tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman dengan ayat sebagaimana ayat itu datang dan mentangzihkan, membersihkan Allah Ta'ala daripada persamaan dengan makhluk dan menyerahkan maksud makna ayat tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala majoriti ulama khalaf pula mentakwilkan dengan penakwilan yang sesuai dengan kaedah-kaedah syarak dan sesuai dengan penggunaan dalam bahasa Arab. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya, barang siapa yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang ada pada manusia, maka sesungguhnya ia telah kafir. Sesiapa yang memahami ini, ia akan mengambil pelajaran, menjauhi ucapan perkataan orang-orang kafir. Orang yang memahami benda ni, dia akan ambil pelajaran. Dia akan mengambil peringatan. Dan dia akan menjauhi ucapan perkataan orang kafir. Jadi ucapan yang diucapkan oleh orang kafir yang boleh merosakkan akidah, maka pastinya dia akan menjauhi untuk menjaga akidah dia. Dan benda inilah menjadi kewajipan kepada setiap kita. Setiap kita mesti kita kena jaga akidah kita. Kita jangan cakap seperti mana orang kafir cakap. Kita ada prinsip kita. Kita ada akidah kita. Jadi kita tidak boleh cakap ikut dam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya, menjauhi ucapan perkataan orang-orang kafir. Dan ia tahu bahawa Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya bukan seperti manusia. Dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala bukan seperti zat manusia dan bukan seperti sifat-sifat manusia. Dari tahu mana? Tahu daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk kitab Aqidah At-Tahawiyah kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang. Kalau sekiranya dipanjangkan umur, kita sambung dengan kitab Bustadul Arifin. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'la wa a'lam. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadis yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam kitab Bustadul Arifin, hadis kedua pada menyatakan larangan terhadap bid'ah di dalam agama. Di sana ada perkara yang dinamakan sebagai perkara bid'ah. Perkara yang direka-reka di dalam agama, yang tidak ada ataupun yang menyalahi dan bertentangan dengan kaedah-kaedah yang umum. Menyalahi dan bertentangan dengan kaedah-kaedah agama itu sendiri. Jadi perkara bid'ah, setiap Muslim mesti kena menjauhi perkara tersebut. Dia perkara bid'ah kadang-kadang mengeluarkan seseorang daripada agama Islam, kadang-kadang tidak. Kalau bid'ah pada i'tiqad, ada kala bid'ah pada i'tiqad mengeluarkan seseorang daripada agama Islam, dan ada kala bid'ah pada i'tiqad dia tidak mengeluarkan seseorang daripada agama Islam, tetapi dia telah melakukan kesalahan yang menyebabkan dia jatuh ke dalam fasik. Begitu juga dalam pengamalan. Kadang-kadang perkara bid'ah yang dilakukan oleh seseorang menyebabkan ia terkeluar daripada agama Islam.
dan kadang-kadang dia tidak mengeluarkan dia daripada agama Islam, tetapi dia telah melakukan dosa-dosa besar yang dilarang oleh agama. Katanya an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mengada-adakan, mereka-rekakan dalam urusan agama kami ini akan sesuatu pekerjaan yang tidak ada daripadanya agama. Jadi dia telah mereka-rekakan dalam urusan kami ini, dalam agama kami ini, perkara yang bukan daripada agama itu. Tapi kalau benda itu daripada agama, tidak menjadi masalah. Maka yang diada-adakan itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud hadis ini adalah barang siapa yang mengada-adakan, mereka-reka dalam urusan kami ini, yakni dalam agama Islam, dalam agama perkara yang bukan daripada agama. Rasul kata ma laysa minhu, perkara yang bukan daripada agama. Jadi bermakna di sana ada benda hak yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tetapi ia daripada agama. Hak tu bukanlah ditolak. Tetapi ada kaedah-kaedah dia yang ditetapkan oleh ulama-ulama. Kita bukan ahli dia, kita tidak tahulah. Kita bukan ahli dia. Melainkan kalau dia kita maksud kita ni orang awam lah. Jadi dia ada kaedah-kaedah yang dapat dijadikan ukuran bahawasanya ini adalah perkara hak yang bukan daripada agama, hak ni adalah perkara hak yang daripada agama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekali lagi katanya, sesiapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini akan sesuatu pekerjaan yang tidak ada daripadanya, bukan daripada agama, maka yang diada-adakannya itu adalah tertolak, yakni tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ialah hadis muttafaqun alaih. Maksudnya yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Iaitulah hadis yang telah diittifaq oleh para ulama atas kesahihannya. Ia telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan pada satu riwayat lain bagi Imam Muslim lafaznya begini: Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Yang bermaksud sesiapa yang melakukan sesuatu amalan yang tidak ada di atasnya dasar di dalam agama ini, maka ia ditolak. Dan makna rad ialah mardud, yakni ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa jua pengamalan kita, mesti kita kena tengok yang pertama sekali adalah benda ni salah ataupun tidak. Jadi kita bagi orang awam, kita tidak mengetahui, kita tidak faham untuk mengkaji dan menggali sendiri Al-Quran dan hadis. Maka untuk orang awam cukup dia tengok kepada pandangan ulama-ulama muktabar. Jadi ulama-ulama muktabar yang menyebut perkara ini, kalau sekiranya perkara ini disebut oleh ulama muktabar, benda ni adalah salah, maka kita mesti kena tinggalkan walaupun perkara tersebut dilakukan oleh masyarakat kita. Tapi kalau ulama-ulama muktabar mengatakan tak ada masalah, maka ketika tu kita boleh amalkan, tidak menjadi masalah untuk kita buat. Cuma dalam menentukan siapakah ulama muktabar, kita kena faham ulama muktabar ni adalah ulama yang disepakati oleh para alim ulama bahawasanya dia adalah ulama. Sebagai contoh, kita buat contohlah, antaranya adalah Imam Nawawi sendiri. Imam Nawawi yang kita baca kitab dia ni, dia termasuk dalam ulama muktabar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga daripada kitab Bustadul Arifin, katanya perkara yang halal itu nyata dan yang haram juga nyata dan peranang hati. Hadis ini menceritakan juga peranang hati. Katanya an Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himah ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man sahabat, Bashir ayah dia juga sahabat. Sebab kita kata radhiyallahu anhuma. Dia Nu'man sahabat, ayah dia juga sahabat dan mak kepada Nu'man sahabat. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda nak cerita sikit tentang perkara yang pernah berlaku antara Nu'man, antara Bashir dan Rasulullah yang berkait dengan Nu'man. Satu ketika Bashir ayah kepada Nu'man, dia nak beri sesuatu pemberian kepada Nu'man. Nak beri seorang hamba kepada Nu'man. Tetapi isteri kepada Bashir, yang ibu kepada Nu'man, tidak bersetuju. Melainkan Bashir pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Rasulullah menjadi saksi di atas pemberiannya. Maka apabila isteri dia kabul lagu tu, maka Bashir pun pergi jumpa dengan Rasulullah. Kabul kepada Rasulullah. Tujuan dia bagi jumpa dengan Rasulullah. Jadi apabila dia pergi jumpa dengan Rasulullah, maka Rasul kabul kepada dia, Rasul tanya dia, adakah mu beri kepada anak-anakmu yang lain sebagaimana mu beri kepada Nu'man? Maka kata Bashir, tidak wahai Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan menjadi saksi di atas perkara yang jahat. Rasul kata, aku tidak akan menjadi saksi di atas perkara yang jahat. Dalam riwayat yang lain menyebut, kata Rasulullah, ittaqullah wa'adilu baina auladikum. Kena bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu bersikap adil terhadap anak-anak kamu. Jadi kalau mu bagi, mu kena bagi belaka. Jangan mu bagi kepada sebahagian tapi sebahagian yang lain mu tak bagi. Hak tu adalah salah. Di sisi agama kita kena bersikap adil terhadap anak-anak kita. Baik. Maka lepas daripada Rasul kabul lagu tu, maka Bashir mengambil balik pemberian yang diberi kepada Nu'man tersebut. Maka itu cerita sedikitlah tentang dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam cerita ni ada hukum. Jadi kita sebagai ibu bapa, kita mempunyai anak yang lebih daripada seorang. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyaklah perasaan kasih sayang kita kepada anak-anak kita ni ia tak sama, ia berbeza. Orang ni kita lebih sikit, orang ni kurang sikit daripada sudut kasih sayang tu. Dan banyak berlaku dalam masyarakat kita, anak yang lebih disayangi lebih banyak diberi oleh ibu bapa berbanding dengan anak yang kurang disayangi. Kalau anak bosu kok wi banyaklah, anak-anak lain tak wi langsung. Itu adalah perkara yang dilarang oleh agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Rasul kata, mu kena takut kepada Allah dan mu kena bersikap adil terhadap anak-anak kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu juga jelas. Di sana ada perkara yang halal, ya, di sana ada perkara yang haram. Halal dan haram adalah suatu hukum yang ditetapkan oleh syarak. Cuma kadang-kadang hukum tersebut jelas difahami daripada Al-Quran dan jelas difahami daripada hadis. Dan kadang-kadang hukum tersebut tidak jelas difahami daripada Al-Quran, tidak jelas difahami daripada hadis, tetapi
difahami oleh ulama-ulama yang pandai, yang mempunyai kemampuan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Jadi hukum tersebut hanya difahami oleh golongan-golongan tertentu sahaja. Jadi kita orang awam, kita orang hak yang biasa, cukup kita mengambil hukum tersebut daripada ulama-ulama muktabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Mungkin tanya ahli zikir sekiranya kamu tidak mengetahui. Kita muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dengar hukum halal haram, mesti kita kena ambil daripada ahli dia. Dia bukanlah semua orang yang pandai berkuliah, pandai berceramah, dia mengetahui kesemua hukum halal dan haram. Kita jangan faham begitu. Kadang-kadang orang yang ramai pengikut, lepas tu pandai berceramah, pandai berkuliah, tapi dalam masalah hukum hakam, bukanlah semua benda yang mereka itu tahu. Kita jangan apabila orang tu pandai cakap gak, terus kita tanya hukum dak, jangan. Jadi kita nak tanya hukum kepada seseorang tu, kita kena tengok apakah penilaian ustaz-ustaz yang lain, ahli ilmu yang lain terhadap dia di dalam hukum hakam. Jadi kalau kita kata masyarakat, kita kata ramailah orang yang duk follow dia, tetapi dia bukanlah berlatar ataupun dia tidak melalui disiplin ilmu, sebagaimana tak pernah belajar lama di pondok ke, di universiti ke, tak kira lah di mana-mana pun. Lepas tu tidak ada pun ulama-ulama yang mengiktirafkan keilmuan dia. Maka ketika tu jangan sekali-kali kita bertanya hukum hakam kepada dia. Kerana hukum hakam sebenarnya halal dan haram ini adalah suatu hukum yang ditetapkan oleh syarak. Kadang-kadang jelas daripada Al-Quran, dan kadang-kadang hukum tersebut jelas daripada hadis, dan kadang-kadang hukum itu tidak jelas daripada Quran dan hadis, tetapi difahami oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk memahami Quran dan hadis. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu juga jelas. Maksudnya perkara yang halal nyata. Di sana ada perkara yang halal disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis. Di sana ada perkara yang haram disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis. Ataupun kalau kita pula, walaupun kita tidak, ramai-ramai orang awam tidak mengetahuilah halal haram dalam Quran dan hadis, tapi dia mengetahui bahawanya curi itu haram. Curi haram. Lepas tu kalau orang kata, dah mana Quran yang kata curi itu haram? Dia nak khabar. Orang mana hadis yang kata curi itu haram? Dia nak khabar. Tapi dia tahulah, dia belajar semua ulama-ulama duk khabar kata curi itu haram, merokok tu haram, berzina tu haram, minum arak tu haram, isak dada tu haram. Kalau orang tanya dah mana Quran mana yang khabar benda-benda tu haram, hadis mana yang khabar? Dia nak khabar. Dia tidak nak ayat, tidak tunjuk. Baik. Jadi tu jelas dah lah. Jelaslah perkara yang haram itu jelas, perkara yang halal itu jelas. Dan di sana ada perkara yang tidak jelas. Perkara yang tidak jelas, yang mana perkara yang tidak jelas ini dinamakan sebagai perkara mushtabihat. Perkara yang mushtabihat, perkara yang kesamaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara keduanya, di antara perkara yang halal dan perkara yang haram, di antara keduanya, yakni di antara perkara yang halal dan perkara yang haram, ada perkara yang syubhah, perkara yang samar. Yang mana perkara ini tidak diketahui melainkan hanya sebahagian daripada manusia. Kata Rasulullah, ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak mengetahui perkara ini ramai di kalangan manusia, hanya segelintir yang mengetahui. Jadi apabila benda tu tidak jelas, maka jangan kita buat. Benda tu tidak jelas, kita kena cari ulama, kena tanya hukum ni lagu mana. Jangan kita buat dulu baru tanya orang. Dia ada juga orang kita begitu. Dia buat dulu. Dia buat benda tak tahu lagi boleh ke tak, dia buat dulu. Benda ni boleh makan ke tak, dia makan dulu. Benda ni boleh buat, dia buat dulu. Lepas daripada selesai baru pergi tanya ulama. Pergi jumpa dengan ustaz, pergi jumpa dengan ulama. Boleh tak benda ni? Boleh makan tak benda ni? Boleh buat tak benda ni? Perniagaan lagu ni lagu mana? Boleh ke tak? Haram ke tak? Riba ke tak? Muamalat gini lepas tu ada ustaz pun jawab kata tak boleh, haram apa semua sekali. Dia tak puas hati. Tak puas hati sebab dia buat dah. Lepas tu pergi cari ustaz lain pula.
Dia cari ulama lain pula. Dia tanya pula. Benda sama. Tanya, Gana boleh tak benda ni boleh tak? Ustaz kata tak boleh. Dia tak puas hati lagi. Dia tanya orang lain pula. Tanya orang lain siapa ke jumpa seorang tu kata boleh. Mula dia kata, ni baru ulama sungguh. Hak ni baru ulama sungguh. Hak kata boleh Hak kata tak boleh, bukan ulama sungguh. Ada juga jenis hak lagu tu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa hak yang diajar oleh agama kita? Ni hak yang kita belajar ni agama ni. Hadis ni agama, hak yang kita bincang hadis. Apa hak yang diajar oleh agama kita adalah benda hak yang syubhah, benda hak yang kesamarang, tidak jelas haram dan halal. Ramai manusia tidak mengetahui, hanya segelintir saja mengetahui. Baik, yang mana perkara ini mesti kita kena jaga untuk menjaga harga diri kita. Nanti kita baca apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Katanya, dan sesiapa yang memelihara, dan di antara keduanya itu ada perkara yang syubhat. Dan sesiapa yang memelihara dirinya daripada perkara-perkara yang syubhat, maka sebenarnya ia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Orang yang jaga diri dia daripada perkara syubhat, dia sebenarnya dia telah membersihkan agamanya. Agama dia bersih. Sebab benda yang syubhat dia jaga. Apatah lagi benda yang jelas haram. Jadi bersih agama dia. Jadi kalau orang tu benda yang tak jelas halal haramnya buat, maka agama dia kotor. Tambah laung sampai ke benda yang haram pun dia buat juga. Baik. Katanya, dan dia jaga maruah diri dia. Kita ada maruah diri, kita ada harga diri. Kita ada nilaian harga diri kita. Yang menilai harga diri kita adalah agama. Jadi orang yang dah ambil berat tentang hukum hakam ni, halal haram ni, orang yang akan merosakkan, dia menjatuhkan maruah diri dia di sisi agama. Katanya, dan sesiapa yang terjatuh pada perkara-perkara yang syubhah, maka pasti ia akan jatuh pada suatu hari nanti pada perkara-perkara yang haram. Orang yang dah ambil berat tentang hukum halal haram, tak apa lah. Benda pada awalnya benda yang haram tu dia tak buat, dia tinggal. Tapi dia buat benda yang tak nyata hukum halal haram. Hukum ni tak tahu halal haram, benda ni boleh buat ke tak, boleh makan ke tak, dia buat aja. Maka lambat laun benda yang haram pun dia buat. Sebab orang lagu ni dia tak ambil berat tentang hukum. Jadi apabila dia tak ambil berat tentang hukum kecil, akhirnya hukum yang besar pun dia tak ambil berat juga. Dan benda ni banyak berlaku muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buat contoh gini lah, kita buat mudah contoh gini, kita nak mudah Orang yang pada peringkat awalnya jaga sembahyang. Ni kita buat contoh. Orang yang peringkat awalnya jaga sembahyang. Cuma kalau misalnya dia tidur, dia sanggup bangun lewat, tapi bangun lewat saat ni tu, bayang kau, tapi bayang 2 waktu lah. Bayang 2 waktu. Kalau sibuk sikit, nak bayang bukan bayang, bukan nak bayang tapi bayang 2 waktu lah. Qadha balik. Orang yang jenis lagu tu, yang jenis muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang jenis dah ambil berat untuk meletakkan sembahyang dalam waktu. Jadi kalau ada benda sibuk, ada benda yang berkait dengan nafsu dia, ada kesibukan pekerjaan dia, yang bayang kau tapi di sembahyang 2 waktu qadha balik. Ada apa yang ada qadha balik gitu. Dia buat benda tu dosa, haram kau. Tapi kalau dia jawab lagu tu, sampai suatu hari nanti pakai tinggal juga sembahyang. Sampai suatu hari nanti dia dah biasa dah duduk tinggal semua dalam sembahyang dalam waktu. Cuma dia qadha balik, lama akhirnya pakai nak sembahyang terus. Begitulah keadaan orang yang tak ambil berat tentang hukum halal haram. Akhirnya dia akan membawa kepada buat perkara yang haram. Ni yang Nabi SAW sebut muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya seorang pengembala yang mengembala binatang ternakan berdekatan dengan kawasan larangan. Dia mengembala di berdekatan dengan kawasan larangan. Maka cepat sekali ia akan mencerobohnya. Akhirnya baru masuk dalam kawasan larangan dok setarang binatang dia. Perhatian. Sesungguhnya kawasan larangan Allah ialah apa-apa yang diharamkannya. Allah Ta'ala ada kawasan larangannya. Setiap perkara yang Allah Ta'ala larang, ia adalah kawasan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatian, sesungguhnya bagi setiap raja itu ada kawasan larangannya. Perhatian, sesungguhnya kawasan larangan Allah ialah apa yang diharamkannya. Perhatian, sesungguhnya dalam jasad itu ada satu ketul daging. Apabila ia baik, maka akan baiklah badan seluruhnya. Dan apabila ia rosak, maka akan rosaklah badan keseluruhannya. Perhatian, seketul daging itu ialah hati. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap raja dia ada kawasan larangan. Kita tak boleh nak masuk kawasan tersebut. Setiap raja ada kawasan larangan.
Dan kawasan larangan Allah Subhanahu Wa Taala adalah perkara-perkara yang haram. Maka jauhilah perkara yang haram. Andai kata kita melakukan perkara yang haram, terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Rasulullah, mu kena tahu bahawa dalam tubuh badanmu ada seketul daging. Yang mana kalau baik seketul daging, maka baik anggota tersebut. Kerana ia menempati gaja. Dia adalah menempati gaja. Jadi kalau baik gaja, maka baik habis gaya. Kalau rosak benda tersebut, maka rosak habis anggota. Benda hati, jantung. Dia sebab kejahatan ke kebaikan dia bermula daripada hati. Bermula daripada jantung, kehendak untuk melakukan kebaikan, kehendak untuk melakukan kejahatan. Sebab itulah kita kena jaga molek hati kita muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita keikhlasan. Kerana keikhlasan adalah perkara yang cukup penting muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Apabila ada keikhlasan dalam kita menuntut ilmu, maka di sana ada pertolongan daripada Allah dan ada kekuatan yang Allah Taala bagi untuk kita membaiki diri kita sendiri. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.